السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah dan kelas seperti yang telah dirancang dan diwar-warkan sebelum daripada ini. Seperti mana di dalam makluman yang telah kita hebahkan, kita akan mula membaca kitab ataupun risalah, kutaib, buku kecil berkaitan dengan kelebihan 4 kalimah zikir yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yang mana telah dibekalkan kepada tuan-tuan. Pertama, masjid ini telah beli 50 buah dan telah diberi secara percuma. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang mana nak wakaf ataupun yang nak bagi, yang mana ada duit banyak tu, boleh bagi dekat tu imam 3-400 ke, kata siapa yang nak bagi 3-2 ribu, nak tulis cek pun boleh. Kalau nak bagi gelang emas pun boleh. Kita pergi gadai atau kita pergi jual, kita beli buku, apa pun semua kita terima. Geran tanah apa semua boleh lah, yang mana boleh tukar jadi duit, kan? Pasal kita nak beli lagi ni buku ni, kan? Ini kita bukan jual ni. Tuan-tuan dapat percuma 50 yang terhad. Pasal masjid beli 50, yang mana tak dapat tu tuan-tuan boleh dapatkan dengan pihak masjid. Dan kalau siapa yang nak wakaf lagi, boleh bagi duit pada pihak masjid, nanti kita beli dan kita tambah. Tuan-tuan boleh tengok pada kulit depan ni, Fadail al-Kalimat al-Arba', kelebihan ataupun keutamaan 4 kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau tengok pada kulit buku tu, tuan-tuan dah dapatlah kalimah apa yang dimaksudkan. Yang pertama ialah kalimah Subhanallah. Yang kedua kalimah Alhamdulillah. Yang ketiga kalimah La ilaha illallah. Yang keempat Allahu Akbar. Subhanallah kita sebut apa istilah dia? Subhanallah ni istilah yang kita gunakan apa dia? Tasbih. Bila sebut tasbih, yang dimaksudkan dengan tasbih Subhanallah. Dapat? Alhamdulillah kita sebut apa? Alhamdulillah. Tahmid. Alhamdulillah ialah tahmid. La ilaha illallah. La ilaha illallah dia tahlil. Itu yang kenduri tahlil tu. Pasal apa kita panggil kenduri tahlil? Tanya orang polis sikit. Pasal saya tak pernah dengar lagi orang polis sebut tahlil ni. Tahlil apa tahlil? Tahlil bermaksud la ilaha illallah. Kenduri tahlil tu kenduri yang apabila nak makan dia akan sebut apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Lepas tu dia mulalah. Itu yang kata kenduri tahlil tu. Asal usul kenduri tahlil tu kerana tahlil tu. Tahlil ni sunnah ke tak? Tahlil ni sunnah lah. Masya Allah. Takkan la ilaha illallah tak sunnah? Bila kita kata kita bertahlil,
kita bertahlil dengan maksud kita menyebut la ilaha illallah. Kalau kita kata malam ni kita tahlil, bolehlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma lepas tahlil tak ada apa. Kita tak ada apa? Tak ada apa. Takkan tak ada apa? Tak ada apa. Kain tekak kan? Itu tahlil. So, tuan-tuan kena jelas. Tasbih merujuk kepada subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allah. Yang ni kita fahamlah. Kan? Tuan-tuan dulu takkan tak tahu. Takbir Allahu akbar. Kan? Lagi apa lagi? Yang ni dia atas wazan sabbaha yusabbihu tasbih, hammada yuhammidu tahmid, hallala yuhallilu tahlil, kabbara yukabbiru takbir. Kan? Siapa yang ada belajar bahasa Arab asas-asas tu dia biasalah wazan tu. Baik. So yang kita nak mengaji di masjid ini ialah kita nak mengajak tuan-tuan untuk melazimi ataupun menjadikan rutinitas kebiasaan kita kalimah yang kita ulang sebut di dalam kehidupan harian kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Yang tu yang kita nak mengaji, kan? Memang kita duk sebut dah, kita duk baca dah pun. Tadi lepas daripada solat pun tuan-tuan, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapi kadang-kadang mungkin kita tak dengar kelebihan, keistimewaan, fadilat, ganjaran dia, kerana manusia ini dia akan didorong ataupun dibakar semangat dia ni bila dia mengetahui tentang apa yang dia akan dapat, pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dia. Itu yang sebab itu Nabi cerita ni untuk apa? Untuk tasji', untuk motivate kita supaya kita rajin baca. Okey, kita rajin baca. Baik. Kita tengok apa yang dia sebut pada muka surat 6, muqaddimah muallif ataupun muqaddimah penyusun. Muqaddimah penyusun. Tuan-tuan tengok muqaddimah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Tengok kita baca muqaddimah dia. Ini adab membaca kitab. Adab membaca kitab ialah kena membaca muqaddimah. Baru kita tahu apa yang dia tulis dalam buku dia tu. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa dia mula dengan bismillah? Tabarruk. Kalau kita tengok di kalangan ulama, apabila mereka menulis kitab, mereka akan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk, mengambil berkat. Mengambil berkat mengikut apa yang disusun dan ditulis ataupun yang dimulakan oleh Allah di dalam apa dia? Quran mula dengan apa? Quran yang tuan-tuan baca tu dia mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama tabarruk, mengambil berkat. Bismillah. Maksudnya bila dia tulis itu, aku menulis dengan nama Allah. Lepas itu bila kita makan, bismillah. Maksud bismillah itu, apa-apa perbuatan kita buat itu dengan nama Allah. Dia jar wal majrur muta'alliq. Dia bergantung kepada apa yang kita buat itulah. Contoh tuan-tuan bawa kereta, bismillah. Dengan nama Allah aku memandu. Tuan-tuan ambil wudu, buka paip, bismillah. Dengan nama Allah aku berwudu. Tuan-tuan makan, bismillah. Dengan nama Allah aku makan. Menulis, tuan-tuan tulis, bismillah. Dengan nama Allah aku menulis. Itu maksud bismillah tu. Dengan apa perbuatan yang kita buat itu. Tak kira lah. Contoh seokok, bismillah. Dengan nama Allah aku merokok.
Contoh, tak salah. Mencuri, dia nak masuk, dia nak curi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku mencuri. Kan bagus. Kan? Berkatlah. Nak masak, nak membasuh, kan? Nak bagi anak tidur, bismillah. Semuanya kita bergantung. Kita mulakan abtadi'u. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Jadi dia kata mula Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian sewajarnya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam ke atas imam para rasul, Nabi kita Muhammad, serta sekalian ahli keluarga dan sahabat baginda. Dia mulakan dengan puji-pujian kepada Allah dan salam serta selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Amma ba' ni, tuan-tuan duk dengar amma ba'. Amma ba' ni apa dia? Amma ba' ni mudah nak fahamnya kalau tuan-tuan dengar, dia akan sebut khutbah pun kadang-kadang amma ba' ataupun wa ba'du. Amma ba' untuk membezakan puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, doa dan zikir dengan kita nak mulakan our speech. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ucapan kita, itu hamdallah, pujian kepada Allah. Kita memuji Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita nak start kita punya ucapan amma ba'. Itu sunnah. Menyebut amma ba' sunnah. Lepas daripada amma ba' barulah ucapan kita. Maka adapun maka adapun sesungguhnya Allah, sesungguhnya itu dia mula dengan dia punya ucapan dia lah, kan, untuk nak membezakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala imamil mursalin. Itu adalah pujian, salawat dan salam kepada Allah dan nabinya. Kemudian dia kata amma ba'. فإن الله عز وجل قد خص 4 كلمات بفضائل عظيمة وميزات جليلة تدل على عظم شأنها. Dia kata Allah Azza wa Jal telah mengkhususkan 4 kalimah dengan fadilat yang besar dan keistimewaan yang agung, menunjukkan ketinggian kedudukannya, keluhuran darjatnya, kemuliaan statusnya, kelebihannya mengatasi ucapan-ucapan yang lain. Tuan-tuan, zikir kepada Allah Azza wa Jal ni banyak. Bukan subhanallah saja, bukan alhamdulillah saja, luas, banyak. Bukan terhad kepada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak lagi kalimah-kalimah zikir kepada Allah, kan? Tetapi di antara kalimah-kalimah yang ada itu, yang paling dicintai oleh Allah, apabila kita kata ahad, ismun tafdil, menunjukkan kesangatan, yang paling dicintai, menunjukkan pahala dia lebih besar daripada yang lain. Menunjukkan pahala dia lebih besar daripada apa? Daripada yang lain. Contoh, saya bagi contoh macam inilah. Kita ada anak 4 orang. Kita sayang semua. Tapi bila kita sembang atau kita dalam hati kita, kita akan kata yang ni kita paling cinta. Ini bukan nak samakan kita dengan Allah, tak. Walillahil mathalul a'la. Allah itu tidak ada bandingannya. Allah itu tidak boleh dibandingkan. Laisa kamithlihi syai', kerana Allah itu tak sama dengan apa-apa makhluk dia. Dia tak sama. Cuma kita nak bagi mudah tuan-tuan faham. Bila kita guna kalimah yang paling dicintai, artinya apa? Anak ni kita sayang, anak tu kita sayang, tapi mesti di kalangan anak tu ada yang paling kita sayang. Bila kita paling sayang pada dia, tentulah layanan dia tak sama. Anak tu macam selalu saya katakan, anak tu mungkin kita bagi juga duit, mungkin dia balik kita masak juga, sama anak tu. Tapi apabila anak yang paling kita sayang tu, tentu ada lebih dia.
Jadi bila Allah kata inilah kalimah yang paling aku cinta, kalimah yang paling aku suka, berbanding dengan kalimah-kalimah yang lain dari sudut apa? Perkataan manusia. Dalam banyak-banyak kalamun nas, perkataan manusia, yang manusia sebut, yang manusia cakap, yang manusia ucapkan, yang paling aku suka manusia kata subhanallah. Sebab perkataan ni dah dua. Satu perkataan kita, satu lagi perkataan siapa? Satu perkataan kita manusia, satu lagi perkataan siapa? Perkataan Tuhan lah. Perkataan Tuhan apa dia? Perkataan Tuhan apa dia? Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan apa dia? Quran itulah perkataan Tuhan. Kalamullah. Kan bila kita kata apa itu Quran? Kalamullah al-mu'jiz. Perkataan Allah yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Kan panjanglah, tapi kita nak sebut apa? Subhanallah, alhamdulillah ialah ucapan kita, perkataan kita memuji Allah. Memuji Allah. Yang paling Allah suka perkataan ni lah. Perkataan ni. Okey, baik. Tak apa, nanti kita sambung. Ini mukadimah. Buku ni tak tebal tuan-tuan. Tapi saya ingat pilihan raya pula pun tak habis lagi. Kan? Kita pun bukan nak lari pimpinan kan. Gaji pelan-pelan tak apa. Dia bagus kita baca pelan-pelan ni, sebab kalau kita mati pun dia akan sebut apa? Mati dalam duk belajar. Kitab tak habis lagi dia mati. Bagus. Pasal apa? Pasal dia mati dalam mengaji kan. Baik. Dia kata sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah melebihkan 4 perkataan ini dengan fadilat yang besar. Siapa dia yang kata fadilat tu besar? Siapa yang kata fadilat ni kecil? Siapa dia? Kan kita ajak tuan-tuan, tidak ada sesiapa di dalam dunia ini boleh menentukan mana-mana amalan itu pahalanya besar atau pahalanya hebat, melainkan daripada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan nak kata perkataan ni lebih hebat daripada perkataan tu, zikir ni lebih besar daripada zikir tu, tak boleh. Melainkan perkataan yang tuan-tuan nak kata tu, contoh. Dalam banyak-banyak semayang sunat yang paling besar ialah semayang sunat sebelum subuh. Kedua, semayang tahajud. 3, semayang witir. Kita akan tanya, siapa kata? Apabila kita nak kata yang ni fadilat dia lebih besar, semayang ni fadilat dia lebih besar. Contoh, salat sunat yang dilakukan di rumah lebih besar daripada di masjid. Kita akan tanya, siapa kata? Kita akan jawab, Nabi kata. Nabi kata siapa semayang sunat di rumah lebih besar daripada di masjid. Kerana Nabi kata sebaik-baik semayang selain daripada fardu di rumah. Okey, nampak? Jadi tuan-tuan tak boleh, bukan tuan-tuan, sebab itu mana-mana siapa-siapa saja tak boleh duk pi habaq kalimah ni besar, kalimah ni pahala dia sakan. Ada orang tanya, dia kata salat 4 rakaat selepas sembahyang Isyak, depa kata pahala dia besar seperti salat pada malam Lailatul Qadar. Ada orang tanya, dia kata salat sunat selepas Isyak 4 rakaat sama macam pahala dia malam Lailatul Qadar. Kita nak habaq apa dia? Nombor 1, sembahyang 4 rakaat selepas Isyak sabit ada. Tuan-tuan lepas sembahyang Isyak, tuan-tuan duk buat 2 kan? Tuan-tuan boleh tambah lagi 2 atau tuan-tuan boleh tambah lagi 4. Sebab ada di kalangan ulama dia kata 2 campur 2. Ada di kalangan ulama dia kata 2 dengan maksud 2 ni rawatib, yang lagi ni 4 asing. So tuan-tuan boleh buat 2 tambah 2 atau 2 tambah 4. Yang tu sabit, ada hadis sahih. Pahala dia sama tak dengan malam Lailatul Qadar? Yang tu tak sahih.
Tuan-tuan jangan silap pula. Dia kata kita tak boleh buat dah. Siapa kata tak boleh buat? Tadi kita habang kata salat tu ada, yang tak ada apa dia? Kelebihan tu. Depa main habang pula. Depa kata siapa yang baca zikir ni, malaikat penat nak tulis. Hebat sampai malaikat tak larat. Letih aku. Kita kata hadis yang kata malaikat tak larat, letih, penat nak tulis tu tak sahih. Jadi malaikat penat tak? Tak. Tuan-tuan nampak? Jadi tuan-tuan nak sebut fadilat tu, tuan-tuan kena ada dalil. Contoh. Saya bagi contoh mudah ya. Yang paling nak berkuasa dia masjid ni, nak buat keputusan ni pengusi lah. Kita tu jemaah biasa ya. Kita pergi habang, hang pi malam ni. Siapa pi malam ni dapat 100. Pengusi tak kata apa, dia yang kata. Malam ni dia siapa pi malam ni dapat 100. Kelebihan malam ni dapat 100. Kita tanya, hang apa jawatan? Hang tahu mana? Dia kata aku jemaah biasa lah. Siapa abang hang kata dapat 100? Aku pandai-pandai. Sungguhkah mereka nak bagi? Tak tahulah mereka nak bagi, tapi aku pergi kata tu. Artinya dia tu dengan tak ada kedudukan, tak ada jawatan, tak ada kelayakan, tak ada authority, dia nak pergi duk cakap, kata siapa mai malam ni boleh 100. Tuan-tuan pun dengan tak cek mana hala mai boleh tak? Tak boleh. Lepas tu pergi tanya tu imam. Ni tu imam. Siapa pengusi? Saya pengusi. Dia kata mai malam ni boleh 100. Siapa kata? Dia tu hang pergi duk kira dengan dia tu. Hang boleh pergi duk kira sama dengan dia tu. Kami tak boleh kira sama, tak pernah ambil duk kira. Tapi minta dengan dia. Kami tak kata. Tuan-tuan nak salah untuk pengusi tak boleh, pasal pengusi tak kata. Yang pi habaq dekat tuan-tuan ni. Mamak ni. Pi minta dia 100. Pasal itu saya kata, dalam agama, bila kita nak dakwa, kata yang ni dapat fadilat, yang ni besar, yang ni kecil, kita kena tanya, dia tu siapa? Dia ustaz? Dia abang? Adakah ustaz ni ada kuasa yang Tuhan lantik dia, boleh pi wakil Tuhan, pi abang? Pasal banyak orang duk reka semayang banyak kalau tengok dalam buku semayang sunat, macam-macam semayang bagi kuat ingat, semayang bagi semayang bagi ni. Berapa macam jenis semayang sunat tu ada. Tuan-tuan, apa pun sebelum tuan-tuan amal, tuan-tuan tanya main mana. Baik, kita sambung. Dia kata, kalimah-kalimah tersebut ialah subhanallah. Sekali saya akan syarah, tapi kita baca apa yang dia tulis dulu. Kalimah-kalimah tersebut ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak dalil. Tengok word dia guna. Kita tengok yang Arab dia kata apa? Warada tu yang Melayu ambil warid. Yang tuan-tuan duk dengar kadang-kadang istilah tuan-tuan ni, istilah ni tuan-tuan kena ingatlah, pasal tuan-tuan duk mengaji kan. Warid artinya sabit, ada. Warada fi fadlihinna nususun, telah warid pada menyatakan kelebihan-kelebihan kalimah ini. Nusus tu jamak kepada nas. Artinya bukan satu dalil. Tuan-tuan, ada berapa dalil tentang kelebihan 4 kalimat ni? Kalau tuan-tuan tengok pada isi kandungan dia, kita ada 12 ni. Tang ni tak payah duk baca bagi habis. Tengok ni. Ada 12 kelebihan dan keutamaan, keistimewaan, fadilat, ganjaran. 12, bukan 12 dalil, 12 kelebihan.
Kadang-kadang satu kelebihan ada 2-3 dalil. Maksudnya tuan-tuan duk baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu ada 12 kelebihan. Tuan-tuan tahu tak? Nampak? Jadi bila kita duk kalut subhanallah, subhanallah, kita tak bersabuklah Syamsul ke, Sarah ke, Hamidah ke, Rafidah ke, Sadiq Segaraga ke, kita tak bersabuklah pasal kita duk kalut yang ni. Yang tak ada kelebihan dia duk pergi bersabuk, yang ni dia tak pergi bersabuk. Dia duk kalut. Apabila kita, tuan-tuan, tanda tak berkat umur seseorang ni, tuan-tuan tolong tulis, tolong ingat. Tak payah tulis, ingat. Tak payah, ingat dia. Pasal tulis lupa, ingat tak lupa. Ni tolong ingat. Apa dia? Tanda Tuhan tak berkat umur satu orang tu, masa dia tak berkat, umur dia tak berkat. Tuan-tuan nak tengok, nak tahu tak tang mana? Allah mensibukkan dia dengan urusan yang tidak bermanfaat untuk diri dia. Siapa-siapa di kalangan kita yang sibuk dengan perkara yang lara, tidak bermanfaat, Allah Ta'ala telah tarik keberkatan kepada umur dan masa dia. Tetapi sesiapa yang disibukkan dengan amalan, dengan ketaatan, dengan kebaikan, perkara yang bermanfaat, Allah telah berkat umur dan masa dia. So tuan-tuan boleh compare laki bini, tak payah duk pergi compare orang laki bini. Tuan-tuan boleh tengok antara laki dengan bini, siapa yang berkat. Bini dia dah mayang subuh, mayang duha, pi kelas tadarus, pi tilawah, kelas wanita pula, mai kuliah maghrib pula. Tengok bini laki dia pula pergi mana. Tengok laki dia punya masa pergi mana pula. Compare tak, tapi tak payah kata apalah. Banding tengok. Sebab kita boleh tahu satu orang yang Tuhan berkat, yang Tuhan sayang pada dia, Tuhan akan sibukkan dia dengan amalan-amalan perkara yang bermanfaat. Tak semestinya ibadat, mungkin pergi buat kerja tolong orang ke apa ke, artinya bermanfaat. Tapi siapa yang habis masa dengan kehidupan, keseronokan, bukan tak boleh, tapi orang kata apa, almost the time tu, kebanyakan masa tu pergi mana? Almost tu kebanyakan dia pergi kat mana? Kan? Pasal orang Kuala Perlis ni dia berkata kena cakap orang putih, pasal mereka duk jumpa pelancong banyak. Yang duk orang Kuala Perlis. Kan? Orang putih mai beli krepek, what do you want? Krepek? 1 or 2? Yang mai orang Kuala. Kan? Okey. Apa? Baik, 12 kalimat. Sambung balik tuan. Tengok balik. Dia kata banyak dalil yang menyebut tentang fadilat dan fadilat kalimah-kalimah ini. Ada 12 dalam kitab ni, ada 12. 12. Dengan jelas menunjukkan kemuliaan kedudukan kalimah-kalimah ini, serta menunjukkan ganjaran-ganjaran kelebihan-kelebihan yang mulia dan kebaikan-kebaikan yang berpanjangan di dunia dan di akhirat yang disediakan untuk orang yang mengamalkan zikir dengan kalimah ini. Yang ni very clear. So saya ajak tuan-tuan ni supaya bila tuan-tuan beramal nanti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tuan-tuan beramal dengan dalil, tuan-tuan beramal dengan yakin, tuan-tuan beramal dengan benda yang confirm. Itu tujuan kita. Tuan-tuan kata ni kita duk baca dah, nak mengaji apa? Nak mengaji bagi tuan-tuan tahu apa dalil dia, sebab apa kita kena baca. Itu penting. Okey, baik. Terus kita masuk kepada muka surat yang ke-10 dan 11. Fadilat yang pertama. Fadilat dia yang pertama apa dia? Tuan-tuan tengok fadilat yang pertama. Fadilat yang pertama, the first fadilah. Apa dia? Nombor 1, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ialah kalimah yang paling dicintai. Yang paling dicintai. So saya kata inilah kalimah yang paling dicintai. Di mana dalil dia? Dalil dia pada muka surat 12. Dalil dia pada muka surat 12. Tuan-tuan tengok pada muka surat 12. Antara fadilat kalimah-kalimah ini termasuklah ia merupakan kalimah yang paling dicintai oleh Allah. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya daripada hadis Samurah bin Jundub. Ni sahabat Nabi nama Samurah bin Jundub. Dia daripada kalangan Ansar.
Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Samurah ni tuan-tuan ada cerita dia sikit. Dia masuk Islam ni muda. Bapa dia mati, mak dia bawa mari ke Madinah. Kemudian mak dia kahwin dengan orang Ansar. Dia jadi orang Ansar lah. Bila dia pergi minta nak join perang, dia masih lagi remaja. Nabi tak izin lah untuk dia pergi perang. Tiba-tiba Nabi izin satu orang lagi yang lebih kurang umur dia. Dia kata, pasal apa bagi kawan tu? Tak bagi saya. Saya pun boleh juga. Lepas tu dia kata, test saya. Try tengok saya. Nabi SAW suruh dia bergusti lah. Nak pergi perang kan. Testing dulu. Dia bergusti, dia ni kuat. Dia memang orang yang gagah. Menang gusti tu. Menang lawan tubuh tu. Nabi kata, okey, join. Dia mula menyertai peperangan Uhud. Ini Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah taala arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang ni tuan-tuan bagus. Dia punya kaedah dia. Nabi kata ada 4 kalimah yang sangat dicintai. Ahab. Kalau tuan-tuan ada pen, tuan-tuan boleh garis pada perkataan ahabbu. Ahabbu tu menunjukkan kata yang paling dicintai. Yang paling dicintai oleh Allah ialah 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tak ada masalah kamu nak mula sebut hak mana dulu. Maknanya kalau tuan-tuan nak ubah susunan pun tak ada masalah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. No problem. La yadur. Tuan-tuan nak mula hak ni boleh, nak mula hak ni boleh. Allahu Akbar duk nombor 1 boleh. Subhanallah duk nombor 2 boleh. No problem. Kebiasaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. No problem. Tak ada masalah. Kan? Sekali tuan-tuan duduk subhanallah Allahu akbar. Sila Allahu akbar dulu. Ulang dia Allahu akbar. Tak apa, no problem. Jalan terus. Kan? Dia kata tak ada masalah. Baik. Kemudian Nabi SAW juga meriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan lafaz, okey. Tuan-tuan selalu dengar Abu Dawud apa dia? Sunan. Yang ni musnad. Sunan Abi Daud. Yang ni bukan sunan. Yang ni musnad Abi Daud. 2 orang yang berbeza. Yang ni Abu Dawud As-Sijistan. Yang ni Abu Dawud At-Tayalisi. Dia macam ni. Abu Daud ni banyaklah. Abu Daud kita pun ada. Kalau orang kenal Daud kita tak payah duk sebut dah. Abu Daud yang sunan tu, orang tak sebut Abu Daud As-Sijistani. Pasal orang kalau sebut Abu Daud, orang tahu Abu Daud tu. Tapi Abu Daud ni, oleh kerana dia tak glamour, orang kena sebut gelaran dia At-Tayalisi, supaya nak habaq kata bukan Abu Daud tu. Contoh macam ni lah. Dalam kampung Batu Lima ni ada 5 man. The famous man siapa dia? Yang paling popular katalah man ni. Sebut man, nombor 1 dalam kepala kita, man tu lah. Jadi man ni tak perlu diperkenalkan lagi. Nak pergi rumah mana? Rumah man. Oh, man yang tepi masjid. Bukan. Man Capik. Contoh. Man Capik. Pasal apa nak kena Capik? Pasal apa nak kena sebut gelaran dia? Pasal nak bezakan dengan man yang popular ni. Tapi kalau sebut man, orang akan rojok hak yang tepi masjid ni lah. Pasal dia popular. Pasal dia mungkin main masjid, jadi orang kenal. Contoh. Tuan-tuan tak ingat dan tak faham apa dia duk kata ni pun tak ada masalah. Pasal tak kait dengan subhanallah. Orang kan, nak cerita api lah. Kan? Dah dia sebut, dia tulis ni, kita cerita api lah. Dengan lafaz 4 kalimah yang merupakan kalimah yang terbaik. Ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Tidaklah memudaratkan kamu. Maksud tak memudaratkan kamu tu apa? Tak kurang pahala, tak jejah pahala, tak silap kalau kita nak apa? Kalau kita nak mula hak mana dulu. Kutlah orang kata
Boleh juga nak sebut Allahu Akbar Alhamdulillah, tapi pahala dia kurang sikit. Kalau hak besar dia Subhanallah walhamdulillah, hak tu yang besar. Kalau mula dengan Allahu Akbar kurang, tak, sama. Sama. Kita biasalah tersasul, tertukar, no problem. Tuan-tuan tak payah susah hati. Ada satu orang di SMS, dia kata dia tadi sembahyang lohok, dia tersilap. Dia tersilap apa? Patut sami Allahu liman hamidah, dia pergi kata Allahu Akbar. Dia punya gelabah lah, macam mana ni tuan-tuan? Kita kata tak apa, subhanallah, sami Allah pun boleh. Katalah tuan-tuan tersilap kan? Tuan-tuan tersilap. Tuan-tuan pergi nak turun, tuan-tuan pergi kata Rabbana walakal ham pun tak apa. Tak apa. Pasal yang ni semua tidak merosakkan salat. Cuma jangan tuan-tuan Allahu Akbar, silap ni, tuan-tuan berokok balik, sami Allahu liman, yang tu jahanam. Dia kata saya apa betul ya, baliklah. Pasal yang ni bukan sembahyang gerhana nak pergi duk rokok 2 kali kan. Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan tersalah sebut Subhanallah, Allahu Akbar, atau tuan-tuan tersalah sebut Subhana Rabbiyal Azim, sebut Subhana Rabbiyal A'la, dia tidak membatalkan salat. Boleh pasal itu kita penting tuan-tuan kena kenal yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana bahaya, yang mana tak bahaya. Baik. So dia kata apa di sini? Tuan-tuan kena tengok, tidaklah memudaratkan kamu pada ganjaran dan penerimaannya di sisi Allah. Dari urutan mana pun kamu memulakan pembacaannya, ia adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. No problem. Which one? You all start, never mind. Okey, kan? Baik, fadilat yang kedua. Sakan kita dan fadilat yang kedua. Fadilat yang kedua. Fadilat yang kedua, lebih dicintai Nabi berbanding dunia dan seisinya. Nabi lebih suka. Baik tuan-tuan, sebelum tu kita rajin dengar Allah Azza wa Jal dan Nabinya menyebut tentang subhanallah, alhamdulillah. Ni tambahan. Kita tak payah tergesa-gesa sangat tuan-tuan, pasal buku ni dia tak tebal, kita boleh perhabis. Nak perhabis malam ni pun boleh kan. Minggu depan kita jual buku lain pula, kaya cepat Jadi kita tak payah duk kalut. Saya nak terang bagi tuan-tuan faham. Di kalangan ulama, mereka telah bincang di antara tasbih dengan takbir, yang mana yang lebih hebat. Dua-dua hebat. Tapi kalau ikut makam, yang mana the best? Alhamdulillah kan, subhanallah. Okey. Tak adil kalau saya nak suruh tuan-tuan buat pilihan kalau saya tak terang dulu maksud. Kena jelas dulu maksud baru boleh pilih. Okey, saya terang dulu. Alhamdulillah ialah kita menetapkan, bila kita sebut alhamdulillah, tahmid, kita menetapkan bahawa segala pujian yang layak milik Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, Allah itu maha mendengar segala pujian, segala yang layak bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Segala puji bagi Allah. Subhanallah, apa dia? Kita kena ingat, alhamdulillah menetapkan Allah dengan segala pujian, kebaikan, keagungan, kebesaran, segala-galanya yang layak bagi Allah. Subhanallah, dia bukan menetapkan, menafikan. Maha suci Allah, artinya apa? Bila kita kata subhanallah, kita menafikan segala kekurangan, keaiban, kelemahan, kecacatan pada diri Allah. Boleh faham? Okey. Bila tuan-tuan pergi musafir kan? Tuan-tuan khabat tempat tinggi baca apa? Bila tuan-tuan naik tempat tinggi, naik kapal terbang, berlepas,
naik apa? Guak, orang paling panggil guak. Guak, naik tinggi. Naik bukit, tuan-tuan baca apa? Ha? Allahu Akbar. Kata sahabat, bila kami mendaki tempat tinggi, Nabi bertakbir. Pasal apa kita bertakbir? Pasal apa masa ternaik dia kata tak ada nak baca apa, getar habis lutut-lutut ni, naik kapal terbang kan. Tak ada baca apa. Kan? Bila kita naik, kita menaik, ingat bila kita naik kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa munasabah dia? Kerana kita nak bagi tahu kata tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar daripada Allah. Kena faham tu, falsafah tu. Bila kita naik ni, kita duduk naik ni, kita nak bagi tahu kata tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita turun, kita baca apa? Subhanallah. Pasal apa kita baca subhanallah masa turun? Pasal apa masa turun kita tak kata alhamdulillah, 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 nak turun dah. Tak, bukan tu. Subhanallah. Pasal turun ni hina, rendah. Jadi bila kita turun, Nabi baca subhanallah nak menafikan kerendahan, mensucikan Allah daripada ni kehinaan ni. Pasal rendah ni. Tu dia punya reason dia. Okey. Boleh. Tak apa, tak faham pun tak apa. Janji apa dia tahu ustaz kata hari tu, cuma ustaz abang naik ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa tak ingat babi? Janji baca. Kalau ingat tak baca pun tak guna. Kita ni bila naik kita kena baca Allahu Akbar pasal nak besarkan Allah. Sampai atas tak baca. Lebih baik satu orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa hang baca ni? Nabi baca, aku baca. Hak tu betul. Nabi baca tak baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Faham ah? Okey, now alhamdulillah dengan subhanallah hak mana besar? Tak apa, tak payah jawab. Kita bagi contoh. Nak bagi pemudah ni, nak bagi lulus juga. Saya akan sebut. Ni contoh contoh. Tu imam dia bukan seorang pemarah. Tu imam ni dia bukan kaki marah orang, dia bukan kaki bergaduh. Dia bukan kaki marah, dia bukan kaki gaduh. Boleh jadi tak dia kaki dendam, kaki dengki? Boleh dia? Boleh dia? Pasal saya kata tadi dia bukan kaki marah orang, dia bukan kaki bergaduh. Tuan tanya, dengki tak? Dengki tu ada sikit. Tu maksud menafikan. Bila kita menafikan pada satu dua sifat, artinya apa? Hak lain belum tentu. Tapi kalau kita kata tu imam satu orang yang bagus, baik, tak ada orang baik macam dia. Yang tu menafikan kan menetapkan? Artinya apa? Tuan-tuan tak payah duk tanya orang lain lah. Dia ni marah. Aku kata dah tak sah ni. Tak ada orang lebih baik pada dia. Cuma aku duk tengok kaki dia pijak lantai lah. Kalau kaki dia tak pijak lantai, aku kata malaikat dah. Maksudnya bila kita kata dia satu orang yang baik, artinya apa? Kita telah menetapkan dalam masa yang sama kita menafikan. Sebab itu, mana yang menetapkan tadi? Yang menetapkan tadi? Subhanallah kan alhamdulillah? Alhamdulillah. Sebab itu di kalangan ulama dia kata alhamdulillah lebih tinggi daripada subhanallah, kerana alhamdulillah itu menetapkan segala pujian bagi Allah. Maksudnya Allah itu bila dia segala puji bagi dia, yang korang ni tak ada. Tetapi bila kita mensucikan Allah, tak menetapkan, kita hanya menafikan tapi tak tetapkan. Tapi kalau menetapkan termasuk juga mensucikan. Dapat? Oh ni dia dalam lah sikit, tapi taklah dalam mana. Kan? Dapat alhamdulillah. Tak dapat tuan-tuan kena main lagi. Yang dah dapat tak main minggu depan pun tak apa dah. Okey, baik. Fadilat yang kedua ialah Nabi sangat mencintai kalimah ini lebih daripada dunia dan segala apa yang ada di atas dunia. Jadi tuan-tuan, siapa yang mengaku cinta Nabi, dia kena buat apa? Ni baru betul. Nabi SAW mencintai subhanallah, mencintai alhamdulillah. Nabi tak mencintai ya hanana.
Sepatutnya orang yang mengaku mencintai Nabi dia banyak sebut apa? Orang yang mengaku cinta Nabi banyak sebut subhanallah, alhamdulillah. Siapa-siapa yang mengaku cinta Nabi dia akan suka apa yang Nabi suka. Itu kita duk sebut banyak kali dah. Mencintai Nabi ialah dengan mencintai apa yang dia cinta, membenci apa yang dia benci. So dia kata dia suka apa? Dia suka subhanallah. Jadi kita yang sayang dekat Nabi pun amallah subhanallah. Nampak tuan-tuan? Lebih menarik lagi tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar luas. Tuan-tuan boleh buat anytime. Tuan-tuan boleh buat dalam keadaan bersuci, tak bersuci, wanita haid pun boleh baca. Quran ku ada khilaf. Tak boleh pegang, tak boleh baca dan sebagainya. Tapi subhanallah boleh baca, zikir boleh. Orang yang tak suci boleh. Tuan-tuan yang tak ada wuduk boleh. Menutup aurat pun tak apa. Tak tutup aurat pun tak apa. Menghadap kiblat pun tak apa. Tuan-tuan duduk kat tu. Kiblat kau mana? Kiblat kau ni. Subhanallah walhamdulillah. Tak payah. Tuan-tuan talar pilah kok mana pun boleh. Sembahyang kena menghadap kiblat. Nampak tak? Mudah. Bila-bila masa, tanpa perlu bersuci, tanpa perlu menutup aurat apa semua boleh sebut. Tuan-tuan nak tidur, mana ada orang tidur pakai tudung stokin semua. Dia tahan nak pergi mana? Nak tidur. Awak yang tidur pakai stokin, stongan apa, tudung apa semua ni, nak jaga aurat. Jaga aurat apa lelaki dia. Jadi tuan-tuan bila tak ada wuduk kan, tuan-tuan duduk nak baca zikir, boleh baca. Subhanallah. Tadi saya ada sebut juga, ada satu kelas dia sebut, dia kata sambil tengok TV boleh tak? Sambil tengok TV boleh sebut tak? Boleh tak sebut tuan-tuan? Kena tengoklah cerita apa yang tengok. Kalau cerita nampak pusat apa semua tu takkan nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha subhanallah. Tak padanlah pula kan. Tapi artinya Allah kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampak? Anytime, everywhere, semua boleh. Tuan-tuan duk bersiang ikan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah-sudahlah, ya latif, ya latif, ya latif. Tapi kita duk bagi buku ajak, ya latif tu juga esok. Ya, hari Jumaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ni sahih. Warik baca. Boleh? Azan? Masuk tu kan? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Okey tuan-tuan, kita tambah sikit yang 1 dan 2 sebelum saya nak pergi yang nombor 2. Kalimah yang tuan-tuan kena ingat, word yang paling penting malam ni, ahabbu. Apa kalimah yang paling disukai oleh Allah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah ni dia ada bagi tahu kat kita tau benda-benda yang dia suka. Kalau kalimah, pasal tu kita penting kena peka. Kita sayang pada satu orang, tanda kita sayang pada dia, kita akan ambil berat apa yang dia suka. Betul tak? Tuan-tuan sayang pada satu orang, tanda tuan-tuan betul-betul sayang pada satu orang, tuan-tuan mengambil berat apa yang dia suka. Contoh kan, makanan. Tuan-tuan sayang dekat ibu tuan-tuan, isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan, tuan-tuan akan ambil tahu makanan apa dia suka. Dan tuan-tuan akan juga ambil berat apa yang dia tak suka. Itu tanda jelas tuan-tuan sayang, care orang putih kata. Kita sayang dekat anak kita, contoh anak lah, kita sayang anak kita tahu dia suka makan KFC. Kita pun beli KFC. Dia kata pasal buat beli KFC, dia tahu kata suka. Terima kasih, dia pun sayang kat kita. Kita tanda kita sayang. Tak tahu balik-balik beli apa dah? Jeruk maman. Anak baru je 3. Dia kata beli apa ni? Ini lah. Pasal abah sayang dekat kak yang abah beli jeruk ni. Kak tak makan jeruk ni abah. Abah makanlah seorang. Jadi penting tau kita mengambil tahu apa yang Tuhan suka. Kerana itu tanda kita mencintai Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dia bagi tahu kat kita supaya kita berlumba-lumba ambil peluang tu. Sebagai contoh, dia bukan habaq kata kalimah ni saja. Kalimah ni satu ya, satu bahagian. Apa dia lagi? Dia habaq, dia suka dalam keseluruhan dunia ni yang paling dia suka masjid. Dia habaq. Nabi SAW sebut, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Muka bumi yang paling Allah suka, place yang paling, tempat yang paling Allah suka, masjid. Jadi kita sebagai orang beriman, bila orang tanya tempat yang paling hang suka apa dia? Masjid. Jadi apa bukti kita suka masjid? Aku duk tengok hang tiap-tiap kali bercuti hang pi. Contoh Langkawi ke apa ke, pasal dia suka, dia akan pi kerak. Jadi kita bila suka masjid, kita akan pi. Aku ni tak ada tempat yang paling aku suka, masjid. Lah hang pi bila? Mayang raya puasa itu. Tuan-tuan, tempat Allah bagi tahu tempat yang paling dia suka masjid. Sebab itu orang beriman hatinya warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Dia terikat dengan masjid. Lepas itu orang beriman sedih bila tak boleh pergi masjid. Sayu tak boleh pergi masjid. Orang beriman senantiasa kalau ada pergi mana-mana, dia akan singgah masjid. Hati dia tergantung, teringat pasal Allah paling suka. Pasal itu kalau kita banyak pergi masjid, itu tanda kita suka apa yang Allah suka. Allah benci apa? Tempat yang paling Allah benci. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Pasar. Jadi bila Allah habaq dia tak suka pi pasar, pasar raya pun sama, pasar apa, tak payah duk pi hari-hari lah. Tuan-tuan beli ikan hari-hari ke? Kadang pi bukan beli apa pun. Kita pi tempat Tuhan benci. Hak yang pi meniaga tu kita tak payah kata apalah, itu pekerjaan dia kena pi lah. Ni yang pi tak ada pasal ni. Pi pasar raya tak ada pasal. Apa pi baik ada. Tak ada apa tak payah pi. Tapi tempat hak paling Tuhan benci itulah yang dia yung pi ramai-ramai sangat. Tempat yang Tuhan suka ni hari tu kan. Hadirin mukminin. Jadi kemudian Allah juga bagi tahu, tadi kita habaq dah zikir. Yang kedua tempat, yang ketiga contoh hari.
Ni saya nak tanya kat tuan-tuan. Lama dah duduk mengaji ni. Habis beratus kitab dah ni. Tinggal tak jadi mufti je lagi. Apa dia? Hari yang paling Tuhan suka 365 12 bulan. Hari yang paling Tuhan cinta. Siapa boleh jawab? Buku pri masjid bagi. Satu. Ada lagi tak ada lagi tak tahu, tapi masjid kena beli bagi ya. Apa dia? 10 hari pertama bulan Zul Hijjah. Kita kena tahulah. 10 hari. Dalam hadis Nabi kata, "Ma min ayyam." Tidak ada hari yang paling Tuhan suka daripada keseluruhan hari yang ada. Tak ada hari yang lebih besar di sisi Allah. Ahab. Apa dia? Min hadhil ayyam al-ashri, daripada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari yang paling Tuhan cinta berbanding hari-hari yang lain. So bila masuk hari itu tuan-tuan nak buat apa? Pulun buat ibadat. Itu ya. Bila Tuhan rabak dia suka, apa makna dia suka? Dia suka maksudnya dia akan bagi pahala lebih. Nampak? Itu sebagai contoh kan? Baik, hadirin mukminin. Kemudian yang terakhir yang saya nak sebut tentang kalimah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yang mana saya rasa tak disentuh di dalam buku ini, tapi saya nak tambah pada tuan-tuan. Tuan-tuan tulis. Pasal itu tuan-tuan dapat, dia kata buku belilah, tak payah pi ya, semua ada lah ni dah. Dia nak cakap pun benda lah ni ada, kadang-kadang ada benda kita kena tambah. Dan kadang-kadang ada benda tuan-tuan mungkin perlu kepada penjelasan kan. Okey, baik. Apa dia? Hari ini tuan-tuan semua baca Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Tuan-tuan mesti akan jumpa pada ayat yang Allah Azza wa Jal sebut, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Betul? Wal baqiyatus salihat. Al baqiyat as-salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairu amala. Quran kata al-mal wal banun dalam suratul Kahfi yang tuan-tuan selalu duk baca pada ayat 46 tu. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak, zinah, perhiasan dunia. Dan Allah mensifatkan anak-anak dan harta ni akan kita tinggalkan. Baca hadis yang selalu kita baca, mengiringi kita, dia balik. Sayang anak, anak akan tinggal. Sama ada kita mati atau anak mati. Kita akan berpisah. Harta benda kita akan dibahagikan, difaraidkan. Tapi Quran kata yang kekal, wal baqiyatus salihat, yang kekal, yang mendapat thawaban, pahala yang besar, wa khairun, dan lebih baik. Tuan-tuan pernah tak tengok tafsir dia kata apa al-baqiyat tu? Al-baqiyatus salihat. Maksud baqiyatus salihat, yang kekal, yang tinggal, yang akan tetap di sisi kita. Mari kita tengok. Kata Ata bin Abi Rabah, kata Sa'id bin Jubair. Mereka ni daripada kalangan tabi'in. Ata, kena Ata. Ata bin Abi Rabah. Ata, dia ni murid kepada Ibnu Abbas. Dia orang kulit hitam, hamba abdi. Tapi di kalangan tabi'in yang paling pandai haji, alim dalam hukum hakam haji, Ata. Tapi dia orang kulit hitam. Dia hamba. Menariknya tuan-tuan, Ata ni kalau kita baca sejarah hidup dia, dia kerja hamba, tapi dia bahagikan hidup dia pada 3 bahagian. Satu hari ada 8 jam. 8 jam kerja, satu hari 24 jam. 8 jam dia kerja, 8 jam dia menuntut ilmu dan mengajar, 8 jam lagi dia rehat, dia tidur. Tengok cantik. 24 jam tu dia divide pada 3 bahagian. 8 jam pergi kerja.
8 jam lagi dia akan mengajar, menuntut ilmu apa semua. 8 jam lagi dia tidur, makan, rehat apa semua tu lah. Ata. Pasal itu kalau kita baca tafsir, perkataan nama Ata bin Abi Rabah ni kita tak akan, siapa mengaji tafsir, Ata bisa dengar? Tak bisa dengar. Siapa dia Ata? Ata mana? Yang ni tak tahu. Mungkin dia pergi menyanyi. Saya tak tahulah tuan-tuan. Tapi pasal tu kita cubalah, kalau tak besar pun kita ambil lah kecil-kecil. Supaya apa? Pasal apa ada kitab ni penting? Pasal bila kita syarah, kita ada rujukan. Saya ni nak menyanyi dah lah tak reti. Kan? Suara dah lah tak sedap. Pasal kadang-kadang ada orang main, dia tak tahu kecenderungan dia, kesukaan dia. Saya tengok ada 1-2 ustaz, dia menyanyi. Ahmad Badawi, kita ingat Badawi Perdana Menteri. Ahmad Badawi. Dan kita pun tak tahu tuan-tuan, kalau kadang-kadang tu dia lah jadi masyarakat kita. Buka TV menyanyi. Pergi pasar malam menyanyi. Jualan lelong Kemboja menyanyi. Mai ke masjid pun hang menyanyi. Dan orang pun kadang-kadang, hok mana yang pandai menyanyi sikit, dia cukup syok. Aku syok lah ustaz tu. Aku syok lah. Awak, hui, menyanyi sedap. Tuan-tuan, kalau dia menyanyi sedap, apa yang tuan-tuan nak balik pergi amal dalam hidup? Kalau nak menyanyi sedap, panggil. Banyak lagi yang menyanyi sedap-sedap tu. Syamsul Yusof tu penyanyi ya? Panggil dia main menyanyi. Kita panggil ustaz ni untuk dia mengajar, untuk dia memberikan ilmu, dia membaca kalam Nabi, hadis Nabi. Kalau dia main duk nyanyi lagu ni, apa yang kita dapat? Kita ni tua dah tuan-tuan. Kubur kata marilah duk nak berseronok lagi. Agama akhirnya dia jadi entertainment. Agama lah ni dia jadi entertainment. Entertainment tahu dia? Dia jadi hiburan. Orang nak berhibur, orang panggil ustaz-ustaz ni mai. Ada yang kaki sembang pandai bercerita, tak sikit-sikit boleh lah. Cerita, pandai bercerita, pandai menyanyi, pandai buat lawak. Bila hak ni dia jadi entertainment. Jadi orang jadi mai berhibur, bukan mengaji, mai berhibur, ada seronok. Akhirnya balik dia tak boleh apa. Sebab itu agama bila kita dengar, dia mengetuk pintu hati kita. Dia memberikan kesedaran, dia meningkatkan ilmu, dia mendekatkan diri kepada agama. Yang tu agama. Main nak seronok bukan agama. Agama bukan untuk seronok. Agama untuk amal. Kata Ata bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata ya cerita lah, buang masa ya, bukan maksudnya duk cerita banyak kali lah. Ibnu Abbas yang Nabi doa supaya Allah bagi dia faham Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia kata, yang dikatakan dengan al-baqiyatus salihat ialah bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nampak? Dia sebut, walaupun tafsiran yang lain mengatakan semua amalan tu termasuklah baqiyatus salat. Tapi Ibnu Abbas kata subhanallah, artinya siapa-siapa yang rajin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia akan kekal sehingga dia bertemu dengan Allah. Kekal, baqiyat, amalan saleh yang tetap di sisi dia. Duit ringgit tak kekal. Nabi kata apa yang kamu makan menjadi najis, apa yang kamu pakai lusuh dan musnah. Yang kekal adalah ni. Pasal itu kita akan tengok nanti subhanallah menjadi pohon di dalam syurga. Subhanallah menjadi apa? Menjadi pohon di dalam syurga. Subhanallah menjadi pembebas daripada api neraka. Subhanallah menjadi sebesar kita bersedekah dengan 100 ekor unta. Banyak. Bila kita baca Nabi yang habaq, kita semangat. Malang dan duka cita lah kalau Nabi habaq, kita dengar tak dengar. Tapi kalau orang habaq, kalau kita amal ni, kan, mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. InsyaAllah itu mukadimah yang dapat kita ambil dan kita mulakan di dalam kuliah yang pertama ni. Dan tuan-tuan semua
mulai daripada malam ni, yang mana duk baca dah, baca lagi. Ada riwayat Nabi baca 100 kali. Lepas daripada solat pun kita duk baca sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Termasuk lah. Dia kata yang ni hak asing pula. Dah tu. Sebab itu kalau kita tengok lepas daripada semayang pun, kalau tuan-tuan tengok dalam ni saya sebut variasi lah, kadang-kadang orang kita dia tak tahu duk 33. Sebenarnya kita boleh sebut subhanallah ni ada 3-4 jenis. Lepas pada semayang contoh. Habis koman sangat lepas pada semayang mesti kita baca. Betul tak? Habis tak ada sangat lepas pada salat 5 waktu mesti kita baca. Antaranya dalam hadis kita boleh pilih bersih pertama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10. La ilaha illallah tu memang ada kan sekali. 10 kali pun boleh, 100 kali pun boleh. Ada dalam zikir yang tu. Kuning tu. Tu kalau tuan-tuan tak ada urusan, subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Sambil jalan nak balik boleh, sambil bawa kereta boleh, tak ada masalah. Pasal dia kata saya baru nak subhanallah, batal terkentut pula. Esok pakai harus. Terkentut batal tak apalah subhanallah, bukan macam salat subhanallah. Nampak? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang biasa tuan-tuan duk baca tu 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Pun boleh. Ataupun kalau tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan juga boleh pilih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 tu. 25. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Sebab itu ada orang tanya, dia kata, boleh tak anak dia hadiah hak yang macam kayu tu duk tolak tu. Saya pun ada satu hamba Allah hadiah mai dekat saya kayu tu lah. Zikir tu saya pun kadang-kadang duk guna. Alat tak apalah. Kan? Tuan-tuan nak kira subhanallah. Kadang-kadang tangan ni kita boleh kira juga, tapi kalau tuan-tuan nak guna biji tasbih tu tak ada masalah. Cuma tuan-tuan tak kata tasbih tu kan jadi saksi Yesus. Itu tak betul. Tapi tuan-tuan nak guna sebagai alat untuk kira, alat. Habis sangat tuan-tuan tak ada apa, ambil tu, dah rokok. Kan, dah bertobat, tak isap rokok dah. Ambil dah rokok tu. Subhanallah. Alat nak habang kata, itu bukan ibadat, itu instrumen guna untuk nak kira. Habis sangat tuan-tuan makan biji asam kan, asam Jawa kan, duk korek asam Jawa tu. Ambil asam Jawa tu kira. Subhanallah. Kan? Cuma janganlah sampai macam Tok Sami tu dia punya nalah. Itu tak payahlah kan. Pasal kita, tuan-tuan, ibadat zikir ni lebih baik kita sembunyikan. So kadang-kadang orang dia duduk, kita tak tahu dia duduk berzikir. Zikir ni ibadat yang kita sirkan kita dengan Allah. Kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati dan memberikan taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan 4 kalimah yang paling dicintai oleh Allah. Berpadalah dengan apa yang Nabi sebut ni. Ambil kata-kata ni. Tuan-tuan semua sebelum balik ni pegang kata-kata ni. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Abdullah bin Mas'ud ada sebut satu perkataan yang sangat tegas. Al-iqtisadu fi sunnah khair atau ahsan min al-ijtihad fil bid'ah. Sedikit, sederhana, tetapi betul dengan sunnah lebih baik daripada banyak tetapi bid'ah. Nampak? Pegang hak tu. Kita baca 10 kali, 20 kali, tapi sunnah betul, tepat dengan hadis, lebih baik daripada 1000 kali, 100 kali, tapi bid'ah yang Nabi tak baca. Tuan-tuan ada, dia tanya contoh. Tanya haji dah berapa haji? Ada 300 ringgit. Tapi duit haji, duit original, duit betul 300. Haji, saya ada 30,000. Banyak ustaz. Mari tengok. Bawa keluar. Juta rial.
Siapa yang banyak? Saya ke dia? Saya lah 30,000. Tapi siapa yang boleh pergi beli ayam? Siapa yang boleh beli ayam tebu? Siapa yang laku? Hak dia kau saya. Saya 30,000 tapi juta dia saya dina. Duit tak boleh pakai. Duit palsu. Dia walaupun 300 tapi duit original, duit betul, duit laku. Nak bagi mudah faham. Hampa berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta pun tapi palsu. Kami walaupun 300, 400 tapi sah, diperakukan dengan nilainya. Takkan tak boleh faham. Sebab tu saya kata yang syok hak palsu ni tapi banyak, pi bagi. Lah ni hang mai duit hang hak betul tu. 300, 400 bagi aku nak tukar dengan duit 50,000. Tapi duit apa? Duit monopoli. Tobat dia tak mau, dia kata aku tak mau, banyak tapi tak boleh pakai. Buat apa? Hampir ambil duit tu, hampir beli ikan bakar. Tak boleh. Esok kita nak pi ambil di hadapan Allah, bukan nak tengok banyak tu, nak tengok yang sahih tu. Yang ori tu. Itu perbandingan yang mudah untuk kita faham. Beramal sikit tapi sah. Lebih baik daripada banyak tapi tak laku, tak sah. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh buka hati dan minda untuk faham apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita baca tadi. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.